الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan kefahaman kita kepada Islam, berpegang dengan ajaran Al-Quran, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja kita berada, berusaha sedaya upaya untuk melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kemenangan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan hakiki di akhirat, ataupun disebut dengan nama selamat di dunia, aman di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 11 Ogos 2023 bersamaan dengan 24 Muharram 1445, tajuk yang diberi kepada kita memilih pemimpin menurut kacamata Islam dan juga beberapa nasihat dan peringatan sempena PRN. Para jemaah sekalian, kita hidup dalam suasana yang aman. Allah Ta'ala rezekikan kita, anugerahkan kita hidup di atas agama Islam. Maka dengan kurniaan yang besar ini, sepatutnya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasa basah di lidah kita alhamdulillah di atas nikmat Islam dan iman, dan juga di atas nikmat keamanan dan kesejahteraan, dan kita sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla taufik dan hidayah supaya kita berpegang dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Maka Islam itu ialah ad-din, agama yang Allah Ta'ala turunkan kita sebagai suatu sistem cara hidup yang serba lengkap dan sempurna. Kalau ada anak orang Islam pening dengan undang-undang Islam, kita kata itu di antara perkara ajaib dalam dunia ini. Sepatutnya anak orang Islam berbangga dengan Islam. Bila ada orang cuba nak laksanakan undang-undang Islam, kita sokong, bukan kita lawan, bawa ke mahkamah, mengamuk sana sini. Kita kata itu di antara kepelikan dan keajaiban yang berlaku dalam dunia. Para jemaah sekalian, Islam mengatur seluruh kehidupan manusia, dari sekecil-kecil perkara seperti berhadas, nak masuk tandas pun ada peraturan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa dulu belum masuk, selepas keluar baca lagi. Sudah pastilah kalau perkara yang besar seperti urusan kepimpinan dan pemerintahan tidak logik, tak ada dalam Islam. Yang kata tak ada kepimpinan dalam Islam ini hanya golongan sekular yang memisahkan Islam daripada kehidupan. Mereka kurung Islam di kandang yang sempit untuk solat, zakat, pergi haji ke Mekah, akad nikah. Itu saja di antara perkara-perkara yang mereka letak di atas nama Islam. Maka Islam mengatur segala seluruh kegiatan kehidupan manusia, sama ada dari sudut individu, orang perseorangan, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Allah Ta'ala turun ayat Quran
Di saat Nabi sallallahu menyempurnakan Hajjatul Wada di Makkah, mana pada saat akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku redha Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang Islam mesti sedar bahawa itulah yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Para jemaah sekalian, kepimpinan adalah amanah, yakni tanggungjawab. Ia akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Menjadi pemimpin bukan satu tasyrif, satu kemuliaan sahaja, bukan menjadi satu kursi yang dikejar semata-mata untuk dibangga, untuk dicari peluang kehidupan dunia yang lebih selesa, tetapi kepimpinan adalah bebanan taklif, adalah kepimpinan merupakan perkara penting dan sangat diperlukan oleh semua manusia. Tanpa kepimpinan, kehidupan manusia akan menjadi huru-hara dan kacau bilau entah ke mana. Kata Al-Afwah Al-Audi, seorang penyair, la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu. Tidak sesuai bagi manusia itu hidup dalam keadaan terumbang-ambing, fawda, kucak-kacir, tidak ada ketua, pemimpin bagi mereka. Dan bukanlah satu kepimpinan yang baik apabila orang jahil di kalangan mereka yang memimpin. Panjang lagi dia punya syair. Maknanya manusia mesti hidup, ada ketua, ada rakyat, ada negara, ada negeri, ada masyarakat, barulah kita rasa dalam keadaan selesa. Lebih-lebih lagi kalau kepimpinan itu yang kita pilih iaitulah orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala perintah dalam surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang mutlak, dan taatlah kepada pemerintah di kalangan kamu sekiranya ia taat kepada Allah dengan Rasul. Kiranya kamu bertelagah dalam suatu perkara, makalah kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, kembali kepada Rasulnya, yakni sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Para jemaah sekalian, dalam menentukan siapakah mereka yang patut kita pilih sebagai pemimpin, yang kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi kepada kita beberapa petunjuk, panduan dan adab-adab yang wajar diamalkan dalam menentukan pemilihan dan kepimpinan kita. Maknanya kita pilih, ada orang sebar kata-kata memilih orang bukan memilih agama. Kita kata benar, tetapi agama kita mengajar kita supaya memilih orang-orang yang boleh memberi kebaikan kepada agama, memberi kebaikan kepada negara, dan kebaikan kepada masyarakat, rakyat dan masyarakat. Maka yang pertama sekali, apabila kita nak pilih, biarlah kita letak suatu pemilihan yang baik, bahawa kita pilih ini, kita nak cari orang yang boleh membantu negara, negeri dan masyarakat di dalam kehidupan beragama, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pilih orang dengan sebab kita rasa keikhlasan kita, bukan kerana kita dibayar duit, disogok dengan itu ini, tapi kita ingat bahawa kita pilih ini, innamal a'malu binniyat
dengan niat yang baik. Bahawa kita nampak jalur-jalur, jalan-jalan yang akan dibawa hala tuju ke mana. Maka sebab dalam Islam tidak ada free begitu saja, tak ada. Semua benda yang kita buat, termasuk makan minum kita, dikira berpahala atau tidak berpahala, berbalik kepada niat yang kita letak. Kita niat makan nasi kerana nak menguatkan tubuh untuk beribadat, kita dapat pahala. Kita niat makan, tak niat apa-apa, free begitu saja. Tapi kalau kita niat makan kerana nak tunjuk pada orang, nak suruh gagah sebab nak gocoh orang, itu berdosa. Semua benda innamal a'malu binniyat, bergantung kepada niat. Jadi kita letaklah niat kita dalam memilih manusia ni kerana apa? Ada orang pilih sebab macam-macam sebab dapat ni. Kita mengatakan kita letaklah kepilihan kita mengikut kacamata Islam yang ada dalam dada masing-masing. Yang kedua, kita juga memohon petunjuk pada Allah Azza wa Jalla melalui solat istikharah, ataupun kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik yang akan menjaga negara ini mengikut agama, mengikut acuan keselamatan, kemajuan dan segala perkara yang baik. Kita minta Allah Subhanahu wa taala tunjuk pada kita. Di samping kita boleh lihat juga secara manual, sebagaimana kata ulama hadis, apa-apa benda yang kita istikharah, sebelum istikharah kita tengok dulu secara zahir yang nampak depan mata kita. Ana ada syarah panjang. Dalam syarah kita kepada kita Al-Azkarun Nawawi, ada adab istikharah. Bukan makna kita pilih ambil 5 orang letak depan, Allahu Akbar, ya Allah tunjuklah dalam mimpi ke dalam apa, siapa yang terbaik. Kita kata la, kita pilih secara manual satu-satu, kemudian kita istikharah apabila kita tak nampak yang tersembunyi dalam diri manusia ataupun perkara yang kita nak buat. Itu adabul istikharah. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah kita kepada Perisai Muslim ataupun syarah kita kepada kitab Sunnahmu Amalanku. Yang ketiga, memilih berdasarkan kepahaman yang baik, bukan ikut hawa nafsu semata-mata. Sebab kita nak marah ke orang ni, kita pilih orang ni. Benci kepada orang ni, kita marah kepada orang ni. La. Hakikatnya hawa nafsu sangat terkait dengan kecintaan kepada sesuatu secara berlebih-lebihan dan melampau sehingga membawa kepada kecintaan itu menguasai hatinya. Sebab nak marah kepada orang ni, kita cari orang ni, kita jatuhkan dia tanpa sebab, tanpa kelulusan syarak, maka kita kata itu tidak betul. Kecintaan melampau seringkali cenderung membawa seorang untuk melanggar hukum Allah. Kerana itulah hawa nafsu perlu ditundukkan supaya patuh dengan syariat Allah, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampau batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Hari ini Yahudi jauh daripada kita, yang dekat dengan kita, yang menyesatkan kepahaman kita, iaitulah alat-alat media baru yang hari-hari masuk dalam handphone kita, masuk dalam poket kita, maklumat-maklumat yang salah ataupun cerita-cerita yang diolah untuk memfitnah kawan, memfitnah lawan. Maka kita juga perlu berhati-hati supaya tidak terperangkap dengan tala'ubil iblis, mainan iblis dalam alat-alat media, yang kita kadang-kadang terperangkap dalam perkara yang tak baik. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita mengikut hawa nafsu ataupun kagum dengan diri sendiri ataupun terlalu bakhil dalam perkara yang kita buat. Maka kita ambillah segala perkara mengikut acuan yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Al-Bazzar, salasun muhlikatun wa salasun munjiyat, 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan.
Yang pertama, 3 perkara yang binasakan, iaitulah syuhun muta', kebakhilan atau kerakusan yang diikuti. Maknanya kita kata kita pilih orang ni sebab kita akan dapat sekian-sekian, kita kata itu kecelakaan bagi seorang itu. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, bukan kerana ilmu, bukan kerana fakta, tapi kita ikut semata-mata hawa nafsu. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan seorang itu membanggakan diri sendiri. Ini juga punca kerusakan manusia. Wa thalathun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, adalah kita takut pada Allah Ta'ala ketika kita seorang diri ataupun depan orang. Jangan waktu ada orang baik, warak, tak ada orang jadi syaitan, na'udzubillah. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan sederhana di saat kekurangan dan kita ada kesenangan. Jangan boros, jangan melampau. Wal adlu fil ghadabi wal ridha, dan hendaklah kita bersikap adil ketika nak marah ke ketika kita suka. Sekarang ni kalau kita nak marah orang, semua buruk belaka. Bila kita suka, semua baik belaka. Kita kata itu ikut hawa nafsu. Hadzal hadis rawahul Bazzar, kata dalam Sahih At-Targhib, hasan li ghairihi aw li syawahidihi. Yang keempat, pilihlah calon yang berkualiti, sebab orang yang boleh beri khidmat kepada masyarakat, kepada negara, iaitulah orang yang ada kepahamannya, ada autoritinya, ataupun ada kelayakan untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Ini juga di antara ciri-ciri yang baik yang kita pilih, sebagaimana Allah Ta'ala cerita kepada Sayyidina Musa AS ketika dia sampai di Madian dalam surah Al-Qasas ayat 26, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi mempunyai amanah dan integriti. Orang yang kuat dari sudut tubuhnya tapi mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik, bukan seorang pembohong, bukan seorang penipu. Maka itu di antara ciri-ciri yang baik yang perlu kita terima. Pilihlah pemimpin yang mempunyai nilai integriti dan tanggungjawab, kepakaran dan kewibawaan, kepribadian luhur dan kejujuran, serta keikhlasan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pemimpin yang berupaya mengeluarkan manusia daripada kebodohan dan kejahilan kepada kecerdikan dan kecerahan, memberi petunjuk pada manusia jalan yang lurus dan paling benar, mengeluarkan manusia dari kesusahan dan kesengsaraan kepada kesenangan dan kegembiraan. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin-pemimpin, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Nabi kita berdoa, ya Allah, sesiapa pun yang mengurus urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, macam-macam birokrasi dibuat, macam-macam sekatan dan halangan yang ditimpakan ke atas rakyatnya, maka Nabi kata, susahkanlah orang itu. Bahkan siapa yang memimpin dan menyenangkan rakyat, tidak kira siapa, bukan memilih-milih, tidak berlaku diskriminasi, maka berilah kepada mereka bantuan, berilah kepada mereka, bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Hazal hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, maka kita kena sedar bahawa pemimpin ataupun menjadi pemimpin bukanlah suatu kemuliaan semata-mata, tetapi lebih kepada tanggungjawab. Maka di sini yang kelima, kita pilih orang yang tidak terlalu tamak, berjalan sana sini, duk menjaja sana sini, nak jawatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat, nama dia Abdul Rahman bin Samurah. Nabi kata, ya Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alul imarah, wahai Abdul Rahman, jangan minta-minta jawatan. Kalau kamu tak minta tapi diberi, maka kamu akan diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innaka in utitaha an mas'alatin, kalau kamu duduk melobi, kamu duduk jaja sana sini, fitnah orang semata-mata kita nak naik, maka kamu akan, kalaulah kamu menang, wukil ta ilaih, kamu akan diserahkan tanggungjawab itu kepada kamu. Tetapi kalau kamu betul-betul nak berkhidmat, ada keikhlasannya,
maka dilantik, insya-Allah orang ini akan mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. U'inta 'alaiha, kamu akan dibantu. Maka para jemaah sekalian, kita tengoklah, kalau ada orang tamak-tamak melampau sangat nak jadi ketua, jauhkan diri. Sebab apa? Kita akan tengok apa yang mereka buat, apa yang telah mereka lakukan, berbeza dengan watak-watak yang kita kenal sebelum mereka mendapat jawatan. Maka ini satu perkara yang perlu diambil perhatian supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Maka para jemaah sekalian, yang keenam, yang terakhir daripada sifat yang kita ada ini, iaitulah kita juga kena pilih orang-orang yang jujur, bukan bersifat pembohong, suka menabur janji sana sini tapi tidak dilaksanakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salas. Nabi kata tanda-tanda orang munafik dalam hidup dia 3 perkara. Idza haddatsa kadzaba, apabila mereka bercakap bohong. Sekarang ni nak berbohong tengok kiri kanan, kata orang. Dulu lain. Dulu orang cari surat khabar lama-lama baru jumpa. Sekarang ni bohong tak sampai 5 minit keluar lagi video-video lama yang kita taburkan janji-janji yang tidak ditunaikan. Maka kita mengatakan hati-hati para jemaah sekalian. Cakap bohong senang je, terdedah. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tak tunai. Tabur janji sana sini tetapi apa yang ditunaikan tidak. Wa iza tumina khana, apabila diberi tanggungjawab mereka khianat. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara ciri-ciri pemimpin yang perlu dijauhi, iaitulah golongan-golongan yang cakap banyak, tabur janji sana sini tapi tidak laksanakan. Pada musim-musim gini macam-macam janji dihamburkan. Kita mengatakan hayhat, itulah manusia yang perlu dikenali dan perlu dijauhi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah taufik, kita dapat memilih yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masahibil ghurar wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kita hidup di atas dunia ini, sama ada kita lakukan amalan yang diredai oleh Allah, kita berpahala, ataupun kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, maka kita berdosa. Tidak ada perkara yang kita buat kita kata ikut suka aku, la, karena di sana ada panduan, di sana ada batasan. Maka nasihat kita sempena dengan musim pilihan raya ini, supaya setiap kita berhati-hati. Saya selalu sering mengatakan bahawa malaikat belum pencin. Kita nak share, kita nak buat tuduhan pada orang, kita nak kata kepada orang, semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Saya share je Ustaz. Kita share bermakna kita setuju dengan perkara yang tersebut. Ni orang dia buat main-main dengan grup. Dia ambil benda-benda fitnah, poster ke, masuk dalam grup, dia tanya di bawah, betul ke ni? Kalau kamu tak tahu, jangan tak dalam grup, tanya orang-orang seorang dua yang kita kenal. Ni maklumat ni betul ke tidak? Lebih jahat daripada itu, ambil gambar yang kita tidak tahu betul ke tidak, letak di Facebook, letak dalam grup, dia tulis biar gambar berbicara. Maka berlakulah hentaman, kutukan, kritikan-kritikan yang tidak beradab di bawah itu. Bermakna kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, berhati-hati kita. Kita nak
Apa yang kita nak pilih, tak ada orang boleh paksa kita. Dhamir kita saja memilih. Beberapa panduan yang telah disebut tadi juga kita ambil kira. Tetapi adab Islamiah, adab ukhuwah mesti dijaga. Jangan kerana warna kita tak bertegur sapa, jangan kerana warna kita juah jerkah sana sini, seolah-olah saudara Islam kita ni orang yang bukan Islam, yang kafir, yang jahat, yang kita tak ada harga di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita berhati-hati para jemaah sekalian. Ana perhati ramai orang, peringkat kampung ke peringkat bandar, peringkat atas ke peringkat bawah, yang bermulut kasar, yang suka mengata orang, suka mengeji orang yang berbeza pandangan. Kebanyakannya lompat duduk di atas tempat yang dia kutuk dahulu. Karena itulah kita mengatakan mulut kita ni macam bola getah. Kalau kita kata huduh kepada orang, lama-lama kita duduk di tempat yang buruk itu. Berhati-hati tuan-tuan, malaikat belum pencin. Semua apa yang kita kata, yang kita buat, yang kita ucap, yang kita share, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berfikir sendiri sebelum membuat keputusan, kerana kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, negeri kita ni tidak ada tempat-tempat maksiat secara zahir, tetapi kita berdoa supaya Allah Ta'ala kekalkan kebaikan ini. Mudah-mudahan kalau mari maksiat bukan kerana kita tapi kerana orang lain.